Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Apa khabar warga Facebook? Warga Facebook page Klinik Sabah. Jadi saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Jadi alhamdulillah petang ni kita ada tetamu istimewa. Dia sudah di talian tapi kita bagi dia rehat sekejap. Jadi untuk mereka yang first time, bersama-sama dengan saya Dr. Ruhaizat bin Daud dari Klinik Sabah. Kepakaran saya ialah membantu pasangan. Saya adalah doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum mendapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum kita rujuk dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta ataupun hospital kerajaan, especially di Kota Kinabalu, Sabah. Jadi alhamdulillah petang ni kita dapat bersama-sama dengan tetamu istimewa. Dia lah orang kuat kita punya fertility services di Sabah ni, di hospital wanita dan kanak-kanak Likas, yang mana memang hospital ONG dan pediatrik lah, begitu. Dia sudah berada sudah mengetuai unit infertility ni lebih kurang 7 tahun. Itu saya tengok daripada biodata dia lah. Tak apa, lepas ni nanti dia akan cerita sendiri dia punya background. Dan tidak asing lagi untuk mereka yang selalu follow dia punya klinik. Mungkin ada daripada kalangan anda ni yang adalah kita cakap patient dia, mungkin yang pernah pergi ke klinik dia. Jadi insyaAllah hari ini walaupun dalam short notice, saya dapat juga grab dia punya masa setengah jam untuk dia bersama-sama dengan kita hari ini untuk share tentang kita punya situasi. Sabah ni dia special sikit, dia jauh daripada KL. So kita sendiri ada unit fertility sendiri yang mana dihandle di hospital kerajaan, hospital wanita dan kanak-kanak Likas. Untuk pendengar-pendengar daripada Semenanjung, anda boleh dengar juga, tak jadi masalah. Jadi hari ini cuma nak cerita pasal ketidaksuburan lah pasangan zaman ni. Kita nak tengok apa cabaran dia. Sebelum tu saya nak tengok siapa yang dah ada di talian. Ika Sherluna, Waalaikumsalam. Nur Hayati, Ida Razali, Zevian, selamat sejahtera. Era, Regina, Dayang, Ida. Okay. Tolong like, tolong love, tolong share, tolong tag kawan-kawan yang rasanya akan dapat manfaat daripada perkongsian ni, sebab bukan senang nak dapat Dato' Dr. Hatta ni bersama-sama dengan kita. Dia punya time dia sangat suntuk. Jadi alhamdulillah kita dapat juga bersama-sama. Jadi apa kata kita jemput dia datang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Dato'. Boleh dengar Dato'? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Apa khabar? Jadi inilah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya pada petang ni. Alhamdulillah pada hari puasa yang kelima kalau tak silap saya hari ni, kita dapat bersama-sama untuk berborak-borak lah pasal kesuburan. Jadi sebelum kita teruskan, ada pendengar-pendengar ataupun penonton-penonton dalam saya punya Facebook Live ni yang belum kenal dengan Dato'. Cuba Dato' perkenalkan sikit diri dan latar belakang. Begitulah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Raizat dan Klinik Sabah kerana menjemput saya petang ni untuk berkongsi sedikit pengalaman ataupun information tentang kesuburan. Nama saya Muhammad Hatta bin Muhammad Tarmizi, asalnya daripada Perak. Tetapi saya di Sabah ni sudah baru 18 tahun. Oh, 18 tahun. Baru 18 tahun. Okey. Baru 18 tahun. Dan saya dulu pada mulanya saya bertugas di Hospital Queen Elizabeth pada tahun 2002 sebagai pakar obstetrik dan gynecology. Jadi selepas tu kami telah berpindah ke hospital ada sekarang ni lah, Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah. Dulu namanya Hospital Likas. Sekarang ni Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah. Di mana Hospital Queen Elizabeth, perkhidmatan obstetrik, gynecology dan pediatrik telah dipindahkan ke hospital ini. So hospital ni lebih kurang macam hospital GH jugalah, tetapi untuk wanita dan kanak-kanak. Tahun 2005. Kemudian pada tahun 2000, saya nak pendekkan cerita, pada tahun 2010 sebenarnya, Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah telah memulakan perkhidmatan fertility, kesuburan atau dipanggil ART.
assisted reproductive therapy atau assisted reproductive technology yang merangkumi IVF dan juga ICSI. Jadi kami mula pada 2010 bulan Ogos. So boleh dikatakan pada bulan Ogos tahun ni cukuplah genaplah 10 tahun. 10 tahun. Ulang tahun yang ke-10. Ulang tahun 10. Memang kami nak rancang nak buat anniversary tahun yang ke-10, tetapi memandangkan COVID, PKP sekarang ni sebenarnya, di mana berkumpul secara ramai itu memang tidak dibenarkan atau tidak digalakkan, jadi mungkin kami buat secara online, kata wallahualam, tengok macam mana lah. Okey, terima kasih Datuk. Teruskan. Dan setakat kami mula daripada hari pertama lagi sudah ada ICSI, IVF dan ICSI. Bagi mereka yang pernah dengar pasal IVF ICSI ni, mungkin tidak janggal lah, tetapi kalau yang pertama kali dengar IVF tu ialah in vitro fertilization ataupun bayi tabung uji. Dan ICSI tu adalah ICSI atau intracytoplasmic sperm injection, di mana kita memasukkan sperma suami terus ke dalam telur isteri. Kalau suami tu ada masalah seperti sperma dia kurang bergerak, kurang bilangan dan sebagainya. Dan dalam beberapa bulan selepas tu kami juga telah menyediakan perkhidmatan pembekuan atau freezing, di mana kami boleh membeku embrio menggunakan teknologi yang baru pada masa itu, iaitu teknologi vitrification. Sebelum tu dia gunakan teknologi slow freezing. So sekarang ni kami bawa teknologi baru ke Sabah, iaitu vitrification, dan kita banyak boleh menjimatkan kos sebenarnya dengan cara itu. Dan kami ada simpan embrio tu untuk digunakan untuk pasangan kalau dia nak mengandung. Katakanlah dia ada ekstra embrio yang berlebihan, kami akan simpankan dan dia boleh datang balik dan disimpan balik embrio tu bila-bila masa dia rasa nak mengandung lah pada tahun tu. So, seperti yang kita punya nak perbincangan hari ni lah, masalah ketidaksuburan ni. Selama lebih kurang 10 tahun yang Datuk berada di unit tu kan, apa yang rasanya yang kita cakap masalah yang paling utama yang mengganggu pasangan-pasangan ni yang nak mendapatkan anak sampai terpaksa dia orang dirujuk ke pusat kesuburan ni di Hospital Likas? Satu yang saya lihat antara faktor yang boleh katakan cabaran ialah mereka banyak yang datang lewat. Ramai yang datang lewat. Apa maksud datang lewat tu? Sebab ada yang tanya juga tu kat sini, berapa dia punya tu. Dia tengok apa istilah maksudnya ketidaksuburan atau infertility. Kalau ikut WHO, kalau ikut Persatuan Fertility Antarabangsa, ialah ketidakupayaan untuk mengandung setelah mencuba untuk 12 bulan. Suami isteri mencuba untuk 12 bulan, tidak setahun lah. Tanpa menggunakan apa-apa kaedah kontraseptif dan membuat hubungan seksual antara suami isteri kerap. Kerap ni maksudnya 2 hingga 3 kali seminggu. Jadi ada yang setengah tu ingatkan lepas 2 tahun baru boleh datang jumpa doktor. Ada yang ingat 3 tahun pasal dia dengar orang sebelah tu lepas 4 tahun baru dapat anak. Jadi bolehlah tunggu-tunggu. Tapi masalahnya, especially kalau bagi orang wanita dengan umur yang meningkat, keupayaan dia untuk menghasilkan telur yang berkualiti itu mula menurun. Kita selalu mengambil umur 35 lah sebagai cut off. Selepas umur 35 tahun, dia punya ability untuk mengandung tu dah mula menurun. Jadi ada yang datang lewat. Dan juga kalau kita tahu kita ada bermasalah, contohnya kita ada penyakit seperti endometriosis, fibroid dan sebagainya, kita tak semestinya tunggu untuk setahun. Kalau boleh try untuk 6 bulan, masih lagi tak berjaya, datang jumpa doktor, buat pemeriksaan. Nombor 2 yang saya perasan juga ialah bilangan male factor ataupun ketidaksuburan di kalangan suami dengan lelaki tu makin lama makin tinggi.
Makin tinggi ya. Ya, itulah saya Hmm. pun perasan. Macam makin ramai pula Hmm. kita punya masalah lelaki yang saya jumpa. Hmm. Especially ni yang macam mana, Datuk? Yang azoospermia kan selalu ke macam mana? Ada azoospermia. Azoospermia ni di mana tidak ada sperm kan, Sperm, tidak ada benih. Air mani ada tapi benih tidak ada. Kemudian banyak juga kes di mana sperm tu kurang, dipanggil oligozoospermia. Bilangan yang normalnya ialah 15 juta dalam 1 mililiter air mani. Dan banyak kita dapat lihat sekarang ni ada yang 2-3 juta, ada 5 juta dan sebagainya, kurang. Masalah lagi satu ialah malas bergerak. Malas bergerak. Malas bergerak. Dia tak Dia punya aktif lah motility. maksud dia. Motility kurang lah. Motility dia kurang. Motility dia kurang. Dia ada 4 jenis kan? 4 jenis motility. Ada yang type 1 tu atau yang bagus tu, type A tu dia bergerak laju ke depan. Bergerak laju ke depan terus ke depan. Ada yang type B tu atau type 2 tu dia bergerak tapi slow. Pelan-pelan sikit. Ada yang type C tu bergerak tapi tak ke mana. Pusing situ je. Dia gerak gitu kan. Dan ada juga ada yang type D tu yang memang tak bergerak langsung. Type D ni tak bergerak langsung ni kemungkinan dia mati ataupun dia tidur. Antara faktor yang menyebabkan pergerakan ni ialah merokok. Merokok boleh menyebabkan ini vape lah ni kan? Betul? Termasuk vape, ya, termasuk vape. Especially kalau vape yang macam ada banyak flavor ni kan. Dia affect the motility and the count dengan bilangan juga. Dan sekarang ni juga kita dapat tengok banyak yang bermorfologi atau rupa bentuk dia banyak yang teruk lah ataupun tak bagus. Kepala kecil, kepala besar, kepala sperma kan, kepala kecil besar, ada yang tidak ada ekor, ada ekor dua, ada yang tak bergerak ekor dia. Dan kami lihat banyak juga yang jenis tengkuk dia ni patah ataupun bengkok. Ada juga yang patah, bengkok. Ada. First time saya dengar. Bengkok. Okay. Tetapi itu masa itulah ICSI tu berguna. Kita gunakan kaedah ICSI untuk kita boleh select, kita boleh pilih mana satu sperma yang aktif, yang okey, dan kita guna dan masukkan tu ke dalam isteri punya telur lah. So pada masa tu memang kami dulu boleh dikatakan 10% hingga 20% male factor ni, tapi makin lama saya tengok up to sampai ke 50% pun ada juga. Mana separuh daripada kes disebabkan oleh masalah sperma lelaki. Betul. Okey, ada faktor lain? Jadi selalu begitu. Obesity. Obesity juga memain peranan. Kalau obesity di bahagian isteri atau perempuan, kita tahu dia melibatkan hormon tidak stabil. Pasalkan lemak-lemak di badan ni ada hormon estron yang berlebihan. Jadi it's a type of estrogen yang boleh menyebabkan hormon tu tidak stabil, dan bila hormon tidak stabil, telur tidak keluar. Dan memang kita dapat lihat yang kalau BMI yang tinggi, IVF macam mana pun tak dapat membantu untuk meningkatkan keupayaan untuk mengandung. Kita dapati juga kajian menunjukkan bahawa implantation rate, keupayaan embrio tu untuk tertanam dalam rahim tu agak rendah kalau obes. Kualiti telur rendah kalau obes. Dan disebabkan oleh ini, kami antara kriteria kami ialah kalau nak menjalani IVF, BMI tu kena kurang daripada 35 atau 33 BMI. Kurang daripada 33, still overweight tu kan, tapi masih lagi boleh kita rawat lah. Masih lagi boleh, kalau nak ideally 29 lah kan. Itulah. Di bawah tu daripada 30. Dan kita dapat lihat juga banyak, dan 10 tahun saya bukan lama di sini, hospital ni, dengan pengurangan berat badan sahaja, ada yang setengah tu dia mengandung secara natural, tak payah lalui IVF pun. Dia mengandung secara natural. Dia punya period datang balik seperti normal, dan dia boleh, maknanya bila period datang balik normal, telur keluar macam normal, dan
dia boleh mengandung secara natural tanpa keperluan ART langsung. Dan kita dapati juga kalau mereka yang obes ni, memang dia punya IVF, kejayaan IVF dia memang rendah. Jadi kadang-kadang orang kata takut rugi masa dengan rugi duit je lah kalau terpaksa melalui semua tu tetapi tak menghasilkan apa yang kita nak. Okey Datuk. Saya tengok timing kat sini dah dekat 15 minit dah ni. So nak tanya agak-agak dia orang tanya ni, boleh tanya soalan ke? Boleh jawab beberapa boleh, soalan insya-Allah. ke? Boleh kan, insya-Allah kan? Insya Saya akan pilihlah beberapa soalan supaya Datuk boleh nampak. Sekejap saya cuba letakkan dia punya soalan tu besar sikit supaya semua orang boleh nampak. Okey, dia tanya ni, Regina. Berapa had umur untuk mengandung dan IVF? Ada had umur? Dia tanya pula. Had umur Macam saya katakan tadi the quality telur tu seorang wanita tu dia mula menurun selepas umur 35 tahun. Dan kita dapati bahawa dengan IVF pun kejayaan dia akan mula menurun selepas umur 38 atau 39 tahun. Tapi tidak bermakna yang tidak boleh mengandung pada umur 40 tahun pun. Tapi memang had umur di mana-mana tempat pun, kebanyakan tempat lah kebanyakan tempat untuk menggunakan telur sendiri is 44 atau 45 tahun. Boleh katakan pada umur 44-45 kejayaan untuk IVF tu hampir kosong. Atas 44 atas 44-45. So kami di kebanyakan center yang ada di Malaysia ni akan mengambil umur 42 tahun sebagai cut off. Kalau lebih pada 40 tahun selalunya kita kata kejayaan untuk mendapatkan telur yang berkualiti, menghasilkan embrio yang bagus yang boleh mengandungkan seorang wanita tu memang hampir kosong lah. Jadi 42 ialah satu cut off point. Di negara luar di mana dia mengamalkan donor atau mengambil telur orang lain, yang kita tak buat di sini lah. Dia mengambil telur orang lain, dia ambil donor egg. Itu umur tak donor sperm or donor egg itu tak kisah umur apa-apa. Kadang-kadang umur 40, 46, 47 pun kalau saya selalu bawa cerita seorang penyanyi tu nama Janet Jackson dia umur 50 masa dia mengandung. Dia mungkin masa tu digunakan telur orang yang lebih muda daripada dia. Jadi dia guna donor punya egg. Tapi kita di Malaysia tak buat begitu kan? Kita tak buat begitu. Kita tidak beretika lah pasal dia melibatkan banyak masalah perundangan dan juga masalah nasab dari segi Islam dan sebagainya. Jadi kita guna telur yang sendirilah. So 42, 42, 40 hingga 42 adalah cut off point di kebanyakan center lah. Okey. Soalan seterusnya, yang dia tanya, cost freeze embryo lah dia tanya. Cost freeze embryo, dia depends on center to center. Depends on center to center. Kita pun ada kan buat? Di hospital ni ada buat, kos dia lebih kurang dalam RM450 tak salah saya. RM450 untuk penyimpanan embrio. Dia kos dia pasal di hospital ni kita absorb kebanyakan daripada kos-kos lain, tapi sebenarnya kos asalnya ialah lebih pada RM3,000 lah. Pasal dia melibatkan kalau buat di private lah. Kalau di private dalam RM3,000, RM2,000 ada RM3,000 lah selalunya. So dia ada juga kos penyimpanan dia tu. Kos penyimpanan. Berapa lama dia simpan tu? Dia ada dia punya limit ke ataupun memang kalau nak kira kan berapa lama boleh simpan embrio tu sampai hari kiamat pun boleh kan. Tetapi kita terpaksa berbuat had di mana kalau lebih daripada itu kita terpaksa kalau kami ni lebih daripada 5 tahun kami akan tanya balik pesakit apa dia nak buat dengan embrio yang berlebihan tu. Selalunya dia akan sign kontrak dululah sebelum dia akan freezekan embrio tu.
Di mana kalau dia lebih ber 5 tahun, kami selalu galakkan dia gunakan semualah. Dan selalunya dah by 5 years dia orang akan gunakan kebanyakan daripada simpanan embrio mereka. Pasal tak semestinya pertama kali tu kita berjaya kan. Betul. Kemudian kita kena guna embrio yang disimpankan selepas tu. So selalunya maksimum kami dah 5 tahun lah. Okey. Soalan seterusnya Datuk. Apakah rawatan selepas minum iodin untuk hypothyroid boleh mengganggu kesuburan? Minum iodin untuk thyroid ni ialah dia radiation. Dia selalunya dia radiation. untuk hypothyroidism kan, kes-kes hypothyroidism, pancreas disease sebagainya. Dia boleh mengganggu kesuburan sebenarnya pasal dia radiasi kan, dia radiation. Dan kita tahu bahawa ovary atau testis untuk lelaki, testis untuk wanita ovary ialah satu organ yang selalu membiakkan mengeluarkan sel-sel baru. Jadi sel-sel baru ni boleh terkesan kalau kita makan radio iodine. Ataupun kita lalui radioterapi atau kita lalui kemoterapi dan sebagainya. Jadi dia boleh mengurangkan kualiti dan juga kuantiti sperma kalau dari lelaki ataupun kualiti telur bagi wanita. Tapi tak semestinya mandul terus, tidak. Masih lagi boleh datang jumpa doktor, dapatkan rawatan, kita boleh ambil darah, ambil sperma contohnya, lepas tu kita check dulu. Tak semestinya dia effect 100% totally burn your ovary, tidak. So jawapan dia masih mengganggu yes, but you can still come for treatment. Maksudnya ada tak duration yang dia orang perlu ambil? Katakan dia orang terpaksa berhenti dulu ROI ni, and then ada beberapa bulan diambil sebelum dia orang boleh ambil rawatan untuk kesuburan ke, ataupun just boleh sama-sama dibuat? Kita advisekan selesaikan dulu masalah terapi radioiodine ataupun radioterapi atau kemoterapi itu dulu, pasal selalunya dia dilakukan pada penyakit yang dia ada lah. Contohnya macam radioiodine ni untuk thyroid. So selesaikan masalah thyroid tu, pasal kalau kita ada hyperthyroidism juga, terlebih hormon thyroid atau terkurang hormon thyroid, kan efek kita punya fertility juga kan. Ya, betul. So if you get that settlekan dulu masalah thyroid tu. Kalau terpaksa dengan radioiodine, settlekan dulu, dan boleh datang bawa rawatan kesuburan selepas tu. Okey. Soalan seterusnya. Jika IVF tak mampu dari segi kos, adakah ada NGO atau jabatan-jabatan yang boleh bantu? JKM bantu ke? Datuk? Actually sebenarnya KKM dia saya nak ceritakan, di Kementerian Kesihatan Malaysia kita ada 4 makmal. Satu di Alor, satu di Terengganu, satu di Kuala Lumpur, dan yang akhirnya sekali yang sinilah. Dan kos dia depends dengan penggunaan ubat. Usually dalam kos dia dalam 5,000 ke 8,000 ringgit lah. Ini sebenarnya sudah banyak disubsidiskan oleh kerajaan, pasal kalau nak tengok the actual cost, dia belasan ribu hingga puluhan ribu pun ada. So kos ni di kerajaan, memang kerajaan telah absorb ataupun serap banyak kos tu untuk rawatan IVF dan ICSI dan juga simpanan pre-embryo. So inilah antara orang kata langkah kerajaan untuk mengurangkan kos dan membolehkan lebih banyak rakyat mampu untuk menjalani rawatan ni. Dan kalau nak tanya pasal NGO, saya dipahamkan ada satu foundation dipanggil Tengku Ampuan Fertility Foundation yang di bawah naungan sekarang ni Raja Pemaisuri Agong kita, Duli Yang Maha Mulia Tengku Azizah Maimunah, di mana dia akan subsidikan juga atau membantu dari segi kewangan couples yang eligible untuk mendapat foundation ni punya sponsor untuk membuat rawatan di swasta. Ada kriteria ke tu? Ada kriteria yang diorang bagi kan? Ada kriteria. Ya, ada kriteria dia ada borang dia kena isi. Dia kena ditengok dan diisi oleh doktor juga, doktor pakai isi. Kemudian dia bawa kepada foundation tu akan
tapis dan tengok siapa yang layak, siapa yang tidak Maksudnya untuk memang mendapat. kena berjumpa dengan pakar fertility tu untuk dapatkan surat sokongan macam tu lah kan. Lebih kurang ya. Okay, Ya. Tapi saya nak tambahkan juga rawatan ART ni dia bukan saja merangkumi IVF dan ICSI macam saya katakan tadi. Dia ada juga teknologi-teknologi yang baru seperti kita pernah dengar PGD atau PGT, Pre-Implantation Genetic Therapy. Di mana kita boleh mengambil embrio tu dan mengambil satu sel daripada embrio tu dan melihat bilangan dan melihat kromosom-kromosom di dalam embrio itu sendiri. So dia boleh tunjukkan daripada kromosom 1 hingga ke 23 termasuk juga X dan Y. Jadi kita boleh tahu embrio ni boy or girl, ada Down syndrome ke tidak, ada abnormality dari segi kromosom ke tidak. Yang ni buat di Likas ke? Ini unfortunately dekat kerajaan tak ada lagi teknologi ni dan juga di Likas dah tak adalah, Likas ni ada. Tetapi yang di Sabah ada. Yang saya dengar Dr. Cheong ada buat di Sabah Fertility. Di Sabah dia ada. Dia katakan Sabah ni dia ada dua fertility center, dia dua IVF center lah, satu dengan kerajaan dan satu di private. Dan di Sabah IVF center, Sabah Care yang private tu, di Sabah Care Fertility Center dia ada teknologi untuk buat PGT. Dan PGT ni dia memang kalau mereka yang bermasalah, contohnya antara lain ialah mereka yang berumur. Kita tahu kualiti telur tak berapa bagus dan menghasilkan embrio yang banyak kromosom abnormality-nya. Dan dengan PGT kita boleh dapat tengok mana satu yang abnormal, kita sisihkan dan kita ambil yang normal saja dan kita simpan balik ke dalam rahim. Dan pregnancy rate agak tinggi dengan kaedah ni. Ada juga kadang-kadang tu mereka yang ada selalu kerap gugur recurrent miscarriage. Okay. Sometimes disebabkan oleh dia punya embrio tu kualiti tak bagus. Dengan kaedah PGT ni kita boleh identify mana yang tidak bagus, kita boleh sisihkan, kita boleh ambil yang bagus saja dan simpan balik dalam rahim. Pada masa yang sama kita boleh tengok boy or girl lah. Boleh pilih juga mana yang boy, mana yang girl boleh pilih boy and girl. Okay, yang tu cost dia macam mana? Dia mesti ada extra cost kan berbanding yang IVF biasa kan? Sebab yang itu dia... Ya, ada extra cost dia. Saya tak pasti berapa cost dia, tapi saya yang dipahami dia tambahan 10 hingga 20 ribu lah, depends on bilangan embrio. So memang dia orang buat check test tu di in-house lah ke atau dia orang terpaksa hantar ke? Di in-house. Di house. Di Sabah lah. Jadi tak perlu hantar pergi KL ke Singapura ke, tak perlu lah. Singapura tidak perlu. Okey, kita dah 27 minit ni Datuk. Okey, ada beberapa soalan lagi, boleh lah kan? Okey, boleh. Boleh. Okey, soalan yang seterusnya. Punca kandungan tak menjadi 8 minggu, scan kosong, tiada heartbeat dan gugur. Yang ni mungkin blighted ovum ni. Ya. Sebenarnya sebab keguran atau dulu dipanggil blighted ovum kan. Sebab ni keguran ni sekarang ni panggil miscarriage lah ataupun misabortion. Miscarriage atau misabortion. Jadi ada banyak faktor. Tapi kebanyakan daripadanya, 50% daripadanya kami tidak tahu apa sebab. Ada juga disebabkan oleh kromosom abnormality di kandungan itu sendiri yang menghasilkan dan tidak berjaya menghasilkan seorang baby. Dan saya selalu kata mungkin ini quality control Allah SWT berikan, di mana kalau baby itu jadi mungkin dia cacat. Jadi itu cara dia untuk abort sendiri. Ada mungkin juga ada masalah dari segi lining ataupun selaput dalam rahim di mana dia tak boleh nak terima embrio itu sendiri. Ataupun mungkin rahim itu sendiri ada septum dan sebagainya, ada dindingnya tengah-tengah tu yang menyebabkan sukar untuk penerimaan embrio. Jadi ini ada sebab-sebab keguguran. Tapi keguguran sekali tak semestinya kita akan gugur lagi sekali. So boleh cuba.
Dia only that kalau kita 3 kali berturut-turut bergugur, then dia panggil recurrent miscarriage. Pada masa tu kena perlu jumpa doktor untuk buat rawatan dan penyiasatan lah kenapa benda tu berlaku. Okey. Okay, kita ambil lagi dua soalan boleh lagi, Datuk? Boleh. Tengok. Okey. Ya, soalan seterusnya. Kalau rawatan HSG belum dibuat, boleh ke patient makan Clomid, dia tanya. Sebab ada setengah GP. Ada setengah GP yang start terus Clomid dia bila nak induce dia orang punya ovulation kan. Dia orang start tanpa buat HSG. Boleh ke buat gitu? Sebenarnya tidak ada salahnya kalau kita nak start Clomid dahulu, tetapi kita kena lihat Clomid ni adakah disebabkan dia Clomid ni sebenarnya ubat subur dikatakan dia akan meningkatkan bilangan telur yang keluar ataupun meningkatkan penghasilan telur. Tak semestinya meningkatkan kualiti telur, tapi bilangan telur tu bertambah. Dan tidak ada salahnya kalau kita mulakan itu dulu untuk 3 bulan yang pertama, provided pada masa yang sama kita buat hubungan seks dengan suami pada masa-masa kesuburan. Jadi bukan sekadar bagi saja Clomid lepas tu cuba begitu tanpa beri nasihat kena beritahu kepada pesakit, kena tahu masa-masa kesuburan dia. Masa-masa kesuburan. So, macam mana nak tahu masa kesuburan? Antara lain ialah dengan kita check kalau dia punya period regular, kita boleh check dengan urine ovulation kit test yang boleh dibeli di farmasi atau di klinik-klinik, mana-mana klinik. OPK. Hanya kalau selepas 3 bulan mencuba tidak ada tak berjaya, pada masa tu mungkin kita boleh start tengok adakah disebabkan tube kita tersumbat menyebabkan kita payah nak mengandung. Jadi pada masa tu HSG orang kata indicated lah untuk buat. But this is provided you punya sperm okay itulah nak kena check suami. Kalau suami tak okay, then dua-dua pun kena check. Dan tak payah HSG lah, tak payah Clomid. Tak payah HSG. Okey, soalan lah. Saya ni soalan yang last lah kot. Dah 30 minit lebih. Dia tanya 3 kali miscarriage. Ni yang Datuk cakap tadi tu. Satu yang beritahu saya ada APS. Apa tu APS tu? Tapi tak buat lagi test untuk sahkan. Boleh Dok explain sikit? APS is antiphospholipid syndrome. Antiphospholipid syndrome. Ialah satu penyakit ataupun satu keadaan sindrom di mana kalau dia besar kalau nak cerita luas tapi saya macam connective tissue disease ke ni? Something like connective tissue disease tapi basically what it does, the body reject the embryo, body reject the fetus. Body reject. So kadang-kadang apa yang berlaku, you can get orang kata miscarriages ataupun early delivery, bersalin awal, baby kurang matang dah nak keluar kan. Kenapa orang dapat APS tu is macam autoimmune. Kenapa autoimmune? Kadang-kadang kita panggil idiopathic, kita tak tahu what's the cause. Tetapi ada blood test ataupun ujian darah kita lakukan untuk melihat adakah seorang pesakit ini APS ke tidak. Dan ada rawatan dia, kalau confirm ada rawatan dia. Antara rawatan lah bagi aspirin dan sebagainya untuk mengurangkan risiko untuk dia gugur lagi sekali lah. Tapi APS ni agak jarang saya jumpa. Memang it is one of the test yang kita buat secara standard kalau mereka yang recurrent miscarriage. Tapi golongan kita orang Asia ni macam kurang sikit saya nampak. Orang putih mungkin lebih banyak. Okey. Agak lain boleh lagi satu soalan lagi ke? Boleh satu soalan insya-Allah. Okey, last. Okey, dia tanya yang ini, soalan ni dia macam sensitif sikit tapi rasanya ramai wanita ada masalah ni. Betul ke kentut vagina punca susah nak conceive? Ada air coming out from the vagina ke macam tu? Air coming out. Sekarang ni air coming out from the vagina bukan salah satu daripada sebab untuk susah untuk mengandung. Bukan dia tidak ada bukan antara sebab-sebab dia.
Jadi in short, tidaklah, Tidak. tidak betul lah kentut Tidak, melalui okey. vagina boleh menyusahkan. Ada banyak sebab-sebab lain dan kemungkinan kita tak tahu lagi lagi mana kita belum buat penyiasatan. Jadi saya showkan datang jumpa doktor secepatnya betul. mungkin, lebih-lebih lagi kalau dah lebih daripada 6 bulan bagi mereka yang lebih berumur 35 tahun mencuba, ataupun lebih daripada 12 bulan bagi mereka yang kurang daripada 35 tahun dah mencuba ya. So datang jumpa, jangan tunggu-tunggulah. Okey Datuk, saya rasa kita dah sampai ke penghujung. Sebelum kita akhiri, saya nak Datuk sharekan apakah betul kata-kata akhir atau amanat atau nasihat ataupun pesanan kepada kita punya viewers dalam ni yang boleh diguna pakai selepas ni. Pada mulanya saya nak mengucapkan Ramadan Karim kepada kaum muslimin muslimat yang berpuasa pada bulan ni. InsyaAllah kita gunakan masa kita ni untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah SWT. Sebenarnya kami bahagian ART ni dipanggil pun Assisted Reproductive. Kami tolong assist sahaja. Yang menentukan mengandung tidak tu ialah Allah SWT. Jadi pada masa tu gunalah masa sekarang ni kita bermunajat dan berdoa kepada Allah SWT. Bagi yang mereka yang tidak ada zuriat tu, banyak-banyak dapat istighfar dan banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bertahajud di waktu malam untuk memohon kepada Allah SWT bagi kita zuriat. Pada masa yang sama, jangan lupa juga datang jumpa doktor, dapatkan rawatan. Pasal kami boleh membantu bagi mereka yang payah dapat mengandung. So, lagi satu pesanan saya yang saya dah ulang pun sebelum ni ialah jangan tunggu lama-lama. Dapatkan rawatan segera. Dapatkan rawatan daripada pakar kesuburan. Kalau kita sudah mencuba sekian lama masih lagi gagal untuk mendapat anak, mendapat zuriat ni. Dan teknologi-teknologi yang ada sekarang ni dia makin, one thing about teknologi ART ni dia evolving orang kata. Dia makin lama makin bagus, makin canggih dan sebagainya. So dulu kalau kita tak boleh buat sesuatu benda, sekarang ni kita banyak boleh buat benda dah. So datang jumpa doktor cepat, insyaAllah kami boleh bantu anda untuk mendapatkan zuriat. Okey Datuk, sampai sini saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk punya masa, Datuk punya feedback dan Datuk punya input kepada kita punya viewers dalam ni. Saya harap ini bukan kali pertama dan kali terakhir kita bersama-sama. InsyaAllah next time kita boleh lagi buat macam ni kan. Okey, insyaAllah. Jadi terima kasih Datuk. Saya hide dulu Datuk. Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, jadi saya minta maaf kepada mereka yang tak dapat nak saya nak highlightkan dia punya soalan sebab masa kita memang sangat suntuk. Datuk memang ada masa yang tertentu, dia dah ada appointment. So kita hormati masa dia. InsyaAllah ini bukan kali pertama dan bukan kali terakhir. Kita akan cuba, saya cuba jemput dia lagi next time supaya kita boleh korek lagi apa lagi input-input yang lebih bagus, input punya bagus. Apa tu, ilmu-ilmu yang yalah, yang mana anda boleh praktikkan bersama pasangan di rumah supaya kita lebih tinggi peluang untuk kita dapat anak. Jadi sekian, terima kasih. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang mendengar. Tolong like, tolong share, tolong love.